Penyelesaian dua negara mustahil. Setelah kenyataan Perdana Menteri tebuk atap yang menyokong penyelesaian dua negara dibantah oleh Presiden Amanah Muhammad Sabu, kini naib Presidennya Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof tampil menjelaskan kenapa idea tersebut mustahil. Beliau merintis kembali sejarah bagaimana idea penyelesaian dua negara itu tercetus. Penyelesaian dua negara atau Two State Solution TSS di tanah Palestin telah dicadangkan sejak 1947 menjelang tamatnya mandat British ke atas bumi Palestin 1918 hingga 1947, kata Mujahid dalam satu kenyataan. Beliau berkata pada tahun 1917, Deklarasi Balfour telah merintis jalan kepada ke arah pembentukan sebuah negara bangsa Yahudi. Pada tahun 1922, Kongres Amerika Syarikat menyokong ke arah pembentukan negara bangsa Yahudi tersebut. Solusi dua negara mula diperkenalkan oleh PBB pada November 1947 melalui pembahagian 54% Palestin kepada pendatang Yahudi yang membentuk 31.7% penduduk dan secara rasminya memiliki hanya 6.5% dari pemilikan tanah. Penduduk asal Palestin menolak sekerasnya cadangan ini sehingga membawa kepada perang Palestin dan militan Zionis. Keganasan Zionis terserlah melalui militan Irgun dan Stern yang menjelang 1948 sehingga 1949 telah menguasai secara ganas 77% bumi Palestin dan membunuh 13,000 orang awam, merosakkan 400 kampung Palestin dan mengusir hampir 700,000 keluar dari kampung halaman mereka. Pembentukan negara Israel pada 14 Mei 1948 adalah di atas pembunuhan, penghapusan etnik dan keganasan. Semua resolusi PBB dalam melaksanakan solusi dua negara TSS sebenarnya hanyalah alasan untuk Israel mengganas, membunuh dan mengusir penduduk Palestin melalui dasar apartheidnya. Jelaslah ia sebuah negara haram, tegas Mujahid. Bekas Menteri Hal Ehwal Agama itu menjelaskan penjajahan sepenuhnya Israel ke atas 23% baki bumi Palestin berlaku pasca Perang 1967. Berdasarkan statistik 2017, tebing barat adalah kawasan Palestin yang dijajah di mana 800,000 pendatang ditempatkan menguasai 42% kawasan termasuk timur Jerusalem. Beliau mengecam dasar Israel yang mengagihkan kawasan subur dan kemudahan infra kepada penduduk Yahudi, manakala penduduk Palestin dinafikan keperluan mereka. Indikator TSS dari dasar Israel ini tidak menjaminkan masa depan yang cerah untuk rakyat Palestin. Menurut Mujahid, sejak Israel diasaskan pada tahun 1948, berbagai dasar diperkenalkan untuk menghapuskan identiti Arab Palestin. Antaranya memusnahkan ladang-ladang milik Palestin yang ditinggalkan oleh pelarian, merampas tanah atas nama hak sejarah Yahudi, membesarkan penempatan Yahudi, mengisytihar zon tentera di kawasan subur milik Palestin, kemudahan infra air yang sengaja dicemari di kawasan Palestin serta merosakkan punca pertanian rakyat Palestin di mana sehingga tahun 2001, 70,000 hektar tanah pertanian subur dirampas dan 282,000 pokok khususnya pohon zaitun telah dicabut dan dimusnahkan. Itulah harga penyelesaian dua negara kepada rakyat Palestin, kata Mujahid. Seterusnya, Mujahid berkata, rejim Israel telah memusnahkan 616 rumah Palestin dan merosakkan 1,211 sehingga tidak boleh diduduki. Satu kem pelarian di Jenin melibatkan 13,000 penghuni diranapkan sama sekali sebagai balasan kepada intifada menentang kezaliman rejim Yahudi. Tanah wakaf di Palestin turut menjadi mangsa dirampas oleh rejim Israel. Masjid tidak terkecuali turut dirampas untuk pembangunan termasuk membina pusat-pusat maksiat di dalamnya. Hampir 100 masjid kecil dan besar diceroboh dan diganggu sehingga ia terpaksa ditinggalkan kerana gangguan militan Zionis. Kemuncak kekecewaan kepada TSS ialah pencerobohan berterusan Masjid Al-Aqsa yang di bawah wilayah Palestin yang dijajah. Mujahid berhujah bahawa semua fakta tersebut menunjukkan penyelesaian dua negara semakin mereput dengan pengkhianatan Israel. Masihkah kita meyakini kaedah penyelesaian dua negara di Palestin? Soalnya, beliau menyarankan agar sikap kita terhadap Palestin berubah kepada pencapaian yang lebih adil dan saksama. Kita perlu mendesak Israel untuk menghormati perjanjian terlebih dahulu dan berhenti dari dasar pengusiran rakyat Palestin dan berhenti dari penempatan haram baharu dan mencerobohi Masjid Al-Aqsa.
Israel perlu didesak untuk berhenti daripada mengepung Gaza dan tebing barat dengan menafikan hak asasi untuk keperluan asas dari air, makanan dan hak kanak-kanak. Suara Malaysia mesti lebih tegas, bukan sekadar mengulangi TSS tanpa mengutuk dasar apartheid dan kekejaman Israel. Mujahid membangkitkan bagaimana perjanjian demi perjanjian lebih merugikan Palestin sejak 1947, 1967, 1991, 1994 dan 1995. Beliau juga menemplak pihak yang dilihat mahu menyokong TSS. Kemungkinan meja rundingan perlu keluar dari kerangka berfikir mengiktiraf negara Israel sebagai syarat mendapat kebebasan Palestin yang mana ia telah membuktikan hasil yang mengecewakan. Meja rundingan perlu bercakap tentang hak kemanusiaan terlebih dahulu, bukan hak mengiktirafi Israel, dan penentuan masa depan Palestin bukan di tangan kuasa besar tetapi dari suara rakyat yang dijajah. Hanya dengan perjuangan berterusan hak Palestin yang dirampas dan tekanan dunia berterusan supaya Israel menghapuskan dasar apartheid dan menyerahkan wilayah Palestin yang dijajah OPT akan membuka kerangka baharu rundingan, tegas beliau. Beliau menjangka rakyat Palestin akan terus bangkit menuntut kebebasan mereka. Apakah Israel satu entiti negara jika perkara asas pun tidak ada dalam kamusnya? Bidas Mujahid. Masyarakat dunia perlu bersolidariti untuk menamatkan rejim apartheid Israel, bukan menghalalkannya. Kalau ini pun Perdana Menteri Tebuk Atap tak faham, elok berhenti sahajalah.